Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya dan ini Pastikan Sahih untuk 10 Januari 2022. Kita mulakan perkembangan untuk edisi hari ini dengan perkembangan terkini kes COVID-19 yang dikongsikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah bahawa kes hari ini telah pun menurun kepada angka 2,641 kes berbanding semalam, dan ini adalah merupakan satu perkembangan baik walaupun negara kini berdepan dengan satu lagi Omicron ataupun varian of concern VOC ini yang menjadi satu ancaman baru kepada kes jangkitan COVID-19. Dan untuk maklumat lanjut, anda boleh terus saja ke laman web COVID Now. Baik, seterusnya, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar menafikan maklumat tangkap layar mengenai butiran peribadi dan status vaksinasi COVID-19 dirinya yang kononnya disemak melalui laman web vaksin COVID. Menerusi laman Facebooknya, tangkap layar yang tular itu merupakan status janji temu Khairi yang memaparkan sebagai sedang diproses. Sementara butiran lain seperti lokasi pusat vaksin, tarikh dan masa janji temu tidak dinyatakan. Baik, seterusnya, menurut Badan Kawal Selia Air Melaka BKSA, paras empangan durian tunggal dan empangan jus telah mencapai tahap 100%. Setakat ini, Kerajaan Negeri Melaka tidak membuat sebarang keputusan untuk melepaskan air dari kedua-dua empangan itu kerana kadar limpahan yang berlaku adalah terkawal, iaitu hanya melalui sistem spillway sedia ada. Kenyataan yang ditularkan berkaitan pelepasan air empangan durian tunggal itu adalah tidak tepat. Ia adalah merujuk kepada pintu air ataupun tidal gate di sungai yang dibuka bagi melancarkan aliran air. Baik, seterusnya kami kongsikan satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh pihak PDRM berkenaan dengan kes tular di media sosial melibatkan tomahan terhadap satu orang anggota daripada bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Kuala Selangor, di mana dalam kenyataan ini merujuk bahawa pada 8 Januari 2022 pada jam 7 malam telah tular satu kiriman di laman sosial di mana telah memaparkan gambar berserta mesej tidak puas hati terhadap seorang anggota daripada bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Kuala Selangor yang telah mengeluarkan saman melanggar lampu isyarat merah. Pihak PRM khususnya IPD Kuala Selangor menasihatkan orang ramai agar tidak sewenang-wenangnya mengeluarkan kenyataan berunsur kabar angin dan fitnah yang boleh menjejaskan kredibiliti pasukan Polis Diraja Malaysia. Baik, Pastikan Sahih berehat seketika, kembali selepas ini. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Masa untuk kembali ke sekolah sudah pun tiba. Walaupun kita kembali ke sekolah, jangan lupa SOP perlu dipatuhi. Sebelum berjumpa dengan guru dan rakan di sekolah, beberapa perkara harus kita ikuti. Pertama, pastikan kita dalam keadaan sihat sebelum pergi ke sekolah. Paling penting, periksa suhu badan dahulu sebelum keluar dari rumah.
Jika anda mempunyai sebarang gejala seperti demam, batuk dan sakit tekak, anda dinasihatkan supaya tidak perlu hadir ke sekolah. Maklumkan kepada ibu bapa atau penjaga anda untuk pemeriksaan lanjut. Kedua, pastikan anda membawa kelengkapan alat tulis sendiri supaya tidak berkongsi dengan rakan anda untuk mengelakkan sebarang jangkitan COVID-19. Ketiga, jangan lupa pakai pelitup separuh muka supaya dapat melindungi diri anda dari COVID-19. Keempat, jangan lupa untuk membawa cecair pembersih tangan agar tangan kita sentiasa dalam keadaan bersih. Dan yang kelima, jika anda menaiki bas untuk ke sekolah, pastikan ada penjarakan di dalam bas, duduk berasingan dan sentiasa memakai pelitup separuh muka. Ketika berada di sekolah, kita perlu sentiasa mematuhi arahan guru, mematuhi SOP yang telah disediakan demi keselamatan dan kesihatan anda. Pastikan kita sentiasa menjaga penjarakan ketika berada di sekolah. Ingat semua, jaga diri sendiri. Pastikan badan sihat dan minda yang cergas untuk bersedia menimba ilmu. Walaupun kita berjarak jauh dengan rakan-rakan, jangan lupa silaturahim sentiasa dirapatkan. Bertemu kembali dalam Pastikan Sahih. Jumlah penduduk terjejas membabitkan 3 negeri di Semenanjung berkurangan sedikit. Setakat jam 6 pagi, 3,441 penduduk masih berlindung di 46 pusat pemindahan sementara PPS berbanding 3,445 yang direkodkan pada jam 11 malam tadi, menurut info bencana JKM. Di Johor, 3,075 penduduk daripada 883 keluarga masih berada di 40 PPS. Manakala di Melaka, 261 penduduk daripada 72 keluarga berlindung di 3 PPS. 3 PPS tersebut adalah di Sekolah Kebangsaan Parit Penghulu Kampung, Parit Penghulu sebanyak 55 buah sekolah, dan Sekolah Kebangsaan Seri mendapat 20 dan Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Rambai 186. Di Pahang pula, jumlah penduduk ditempatkan di 3 PPS berkurang daripada 292 kepada 106 orang. Mereka terdiri daripada 27 keluarga. Pengurangan allaun latihan kepada atlet berisiko menjejaskan pencapaian negara di Sukan C Hanoi. Kebimbangan disuarakan Ketua Kontingen Malaysia ke Sukan C, Datuk Nur Azmi Ahmad, menjelang termasyadui tahunan tersebut pada Mei ini. Beliau yang juga Setiausaha Agung Persekutuan Karate Malaysia berkata, pihaknya setuju allaun dipotong tetapi bukan terlalu banyak. Majlis Sukan Negara MSN serta Kementerian Belia dan Sukan dirayu menilai semula penyelarasan allaun tersebut. Datuk Nur Azmi turut mencadangkan konsep rakan sukan dikembalikan dengan meminta syarikat berkaitan kerajaan GLC menjadi bapa angkat kepada Persatuan Sukan Kebangsaan. Tabung simpanan KWSP adalah satu-satunya harapan bakal pesara yang perlu dijaga dan dipertahankan. Tegas Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM, pengeluaran khas air citra hanya akan menambah beban ahli KWSP terutama apabila kos sara hidup dan penjagaan kesihatan semakin meningkat seiring purata usia yang bertambah panjang. Presidennya Abdul Halim Hussein memuji langkah kerajaan menyalurkan pelbagai bantuan tunai, pinjaman tanpa faedah dan pelaksanaan moratorium automatik merentasi agensi. Beliau berharap semua pelaksanaan inisiatif itu dapat dipermudah. Satu skim persaraan yang lebih universal di mana mereka yang tidak dapat mencarum kepada KWSP juga dapat dipertimbangkan untuk mendapat persaraan selepas mereka berhenti bekerja. Kita meminta supaya satu dana rakyat dapat ditubuhkan melalui yang pertama melalui sukuk yang mungkin boleh mengumpulkan dana lebih kurang dalam 20 ke 30 bilion bagi membantu para usahawan mendapatkan bantuan pembiayaan. Seramai 55 individu yang menyertai parti liar di sebuah premis di Taman Tun Dr. Ismail TTDI Kuala Lumpur di kompaun semalam kerana melanggar prosedur operasi standard SOP Fasa 4 Pelan-Pemulihan Negara PPN. Ketua Polis Daerah Brickfield, Assistant Commissioner Ami Hizam Abdul Syukur maklumkan polis mengeluarkan kompaun berjumlah RM1,000 seorang kepada semua pengunjung serta pemilik premis hiburan berkenaan. Ujarnya lagi, polis turut menahan 2 individu
individu dipercayai penganjur dan penjaga premis serta 33 pengunjung warga asing berusia antara 18 hingga 56 tahun dalam sebuan pada jam 10.50 malam itu. Ketika sebuan dilakukan, pelanggan premis dengan kapasiti yang ramai sedang berhibur sambil menikmati minuman keras hingga tiada penjarakan fizikal. Ekonomi dan kebajikan rakyat akan terjejas sekiranya lockdown atau sekatan pergerakan dilaksanakan semula. Menerusi ciapan di Twitter, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin sebaliknya berkata, strategi kerajaan untuk menyekat penularan wabak tersebut adalah dengan melaksanakan strategi mitigasi. Menurutnya, tidak dinafikan pendekatan China melaksanakan lockdown berkesan, namun strategi mereka iaitu pembendungan atau zero COVID bermaksud total lockdown bila ada hanya 3 kes positif. Khairi menegaskan Malaysia telah mengurus kes positif dengan berkesan apabila mencatat kadar vaksinasi yang tinggi. Sesat hampir 24 jam, seorang wanita ditemukan selamat ketika melakukan aktiviti pendakian di Taman Botani Jalan Kebun Bunga di Pulau Pinang. Mangsa berusia 30-an ditemui oleh pasukan bomba kira-kira 2 km daripada lokasi mangsa dilaporkan tersesat. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Pulau Pinang berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira jam 4.04 petang semalam daripada wanita berkenaan. Operasi disertai oleh 44 petugas daripada 12 anggota bomba PBS melibatkan 2 orang polis dan 11 orang polis dan Angkatan Pertahanan Awam serta bantuan daripada pendaki yang mahir dengan laluan berkenaan. Kira-kira 1,200 kemah pelarian etnik Rohingya hangus dijilat api dalam kebakaran. Jurucakap Polis Kamran Husin yang mengetuai urusan keselamatan di pertempatan itu berkata, kebakaran bermula di kemah 16 pada jam 4.40 petang waktu tempatan. Ia kemudiannya merebak dengan cepat ke kemah lain yang diperbuat daripada buluh dan kain. Pada Mac tahun lepas, 15 orang etnik Rohingya hilang tempat berlindung selepas berlaku kebakaran besar di pertempatan pelarian terbesar di dunia itu. Bangladesh menerima pujian antarabangsa atas kesediaannya menerima kira-kira 850,000 orang pelarian Rohingya yang melintasi sempadan dari Myanmar. Baik, kes baru COVID-19 di Malaysia menunjukkan penurunan dengan merekodkan 2,888 kes setakat semalam berbanding 3,251 kes kemarin, menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah. Beliau berkata perkembangan itu menyumbang kepada 2,786,219 kes kumulatif semalam, manakala dilaporkan sebanyak 2,714 kes sembuh, menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh melebihi 2,700,000. Sementara itu, nilai kadar kebolehjangkitan ataupun RT negara kini berada pada 0.97 dengan Labuan merekodkan nilai tertinggi iaitu 1.12 dan 1.06 bagi Sabah. Baik, berkenaan dengan lockdown, Malaysia tidak mampu dari segi ekonomi dan kebajikan rakyat sekiranya melaksanakan sekatan pergerakan untuk mengekang penularan COVID-19. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, strategi kerajaan untuk menyekat penularan wabak tersebut adalah dengan melaksanakan strategi mitigasi. Khairi berkata beliau memberi sokongan penuh kepada Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah untuk menjalankan tugas. Baik, perkembangan berikutnya. Tindakan kerajaan untuk memutuskan penjarakan saf solat bukan saja-saja dibuat, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Idris Ahmad. Jelas Idris sebaliknya, keputusan dibuat setelah pihak berkuasa agama negeri mengambil kira pandangan termasuk Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan ulama saat negara masih berdepan situasi pandemik COVID-19. Beliau mengulas langkah beberapa negeri termasuk Perlis yang kembali merapatkan saf di masjid dan surau, manakala Johor pula memendekkan jarak yang ditetapkan menerusi prosedur operasi standard SOP. Dalam pada itu, India mencatatkan lebih 159,000 jangkitan COVID-19 baharu dalam tempoh 24 jam terakhir. Lapor agensi Andulu menurut
data Kementerian Kesihatan pada Ahad. Kementerian itu melaporkan 159,632 jangkitan baharu menjadikan jumlah kes keseluruhan kepada 35.5 juta. Kes kematian baharu adalah 327 menjadikan angka keseluruhan kematian berjumlah 483,790 orang. Ia juga menyebut kes varian Omicron mencecah 3,623 kes. Walaupun pegawai kesihatan berkata varian Omicron kini menjadi strain utama yang tersebar di bandar-bandar India, pakar berkata peningkatan itu menunjukkan gelombang ketiga pandemik itu. Pesuruhjaya Sukan PJS perlu memberi maklum balas segera berhubung notis aduan rasmi yang dihantar ahli-ahli Gabungan Persatuan Bola Sepak Perak PAFA pada 9 Disember lepas bagi menyelesaikan kemelut yang melanda Badan Induk Bola Sepak Negeri itu. Presiden PAFA Datuk Muhammad Azhar Jamaluddin berkata, ini kerana ia dapat meleraikan segala kekusutan yang wujud sekaligus memberikan pengesahan mengenai pihak yang punyai hak untuk menerajui PAFA. Pada 24 Disember lepas, Pesuruhjaya Sukan Ibrahim Muhammad Yusof dalam satu laporan media memaklumkan pihaknya tidak membuat sebarang kenyataan dalam menentusahkan atau mengiktiraf mana-mana pihak dalam menerajui PAFA. Pastikan saya berehat seketika, kembali selepas ini. Tahun baharu, BIS Malaysia berwajah baharu. Selain terus membawakan kupasan isu ekonomi semasa, kami turut menampilkan segmen baharu, Ringgit BIS dan Ikon BIS. Semua ini secara eksklusif Isnin hingga Jumaat di saluran berita RTM dan TV1. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
Baik, bertemu kembali. Bicara naratif akan bersiaran seperti biasa pada malam ini dengan tajuknya Kepentingan Dana Persaraan. Bersama dengan 3 tetamu hebat bagi membincangkan dengan isu yang hangat ketika ini berkenaan dengan pengeluaran KWSP dan sebagainya. Maka untuk kita melihat kepentingan dana persaraan itu bagaimana, bersama malam ini bicara naratif pada jam 9 malam 10 Januari 2022 di TV1 dan juga di saluran berita RTM. Baik, seterusnya untuk anda mengikuti Facebook rasmi Berita RTM, anda boleh imbas kod QR yang tertera di kaca TV anda bagi mengikuti segala live feed ataupun secara langsung kami bersiaran daripada Berita RTM untuk mendapatkan info-info semasa. Dan seterusnya kami kongsikan kepada anda berkenaan dengan dos penggalak. Ini adalah penting untuk mereka yang layak untuk menerima dos penggalak berdasarkan ketetapan yang ditetapkan oleh KKM. Justru itu 4 PPV integrasi akan mula beroperasi di Lembah Kelang bermula 15 Januari ini, iaitu di PPV World Trade Center WTC, PPV Aziata Arena Bukit Jalil, PPV IDCC Shah Alam dan PPV Soka Gakai di Kelang. Baik, seterusnya untuk pertanyaan berkenaan dengan COVID-19, anda boleh hubungi talian yang tertera di kaca TV anda. Terdapat beberapa talian yang anda boleh hubungi, termasuklah menerusi aplikasi WhatsApp, email dan menerusi talian bantuan CAC Maya di talian 03 7723 9299. Baik, dan hari ini kebanyakan sekolah telah pun memulakan operasi. Inilah norma baru di sekolah, tanggungjawab anda sebagai ibu bapa. Anda boleh perhatikan infografik yang kami kongsikan bagi memudahkan anda memahami bagaimana norma baru di sekolah diamalkan. Baik, seterusnya kita masih lagi bercakap berkenaan dengan varian baru iaitu Omicron, dan ini adalah cadangan langkah pencegahan penularan varian Omicron menurut World Health Organization ataupun WHO. Anda perlu dapatkan vaksin, terus memakai pelitup muka, sentiasa sanitasi dan basuh tangan, elak tempat sesak, kekalkan penjarakan fizikal dan menambah baik pengaliran udara. Dan seterusnya, Pusat Sehenti Semakan Kelayakan Bantuan Rumah Pasca Banjir Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB, iaitu pada 11 hingga 13 Januari 2022 pada jam 10 pagi hingga 5 petang bertempat di Tabika Kemas Bukit Canggang di Banting. Dan seterusnya, jom interaksi sembang-sembang denggi. Ini satu lagi perkara yang perlu diberi perhatian selain daripada COVID-19. Acaranya akan berlangsung pada hari Sabtu 22 Januari 2022 pada jam 10 hingga 11 pagi yang akan disiarkan secara langsung di myicid.com/public dan semua orang awam dijemput untuk menyertai program ini. Dan seterusnya, Bantuan Keluarga Malaysia 2022, permohonan baru dan juga anda boleh kemas kini maklumat sedia ada bermula 1 Januari lalu hingga 3 Januari ini di laman web yang tertera. Baik, Pastikan Sahih berakhir di sini. Terima kasih kerana menonton Pastikan Sahih untuk edisi 10 Januari 2022. Teruskan berada dalam keadaan selamat dan jangan lupa ambil dos penggalak vaksin COVID-19. Assalamualaikum dan jumpa lagi.